Baru-baru ini, seluruh dunia digemparkan dengan adanya penyakit baru yang boleh dikatakan sangat serius sampaikan ke tahap pandemik. Virus yang menyerang ini asalnya bermula dari bandar Wuhan di China, yang mana negara China adalah negara terawal yang mengalami kesan wabak yang sangat serius. Virus ini dinamakan Novel Coronavirus ataupun COVID-19. Virus ini mudah berjangkit dan siapa yang terkesan dengan virus ini akan mengalami gejala demam biasa, tapi ia mampu membawa maut dan sehingga sekarang masih tiada ubat ataupun vaksin untuk mematikannya. Pelbagai kajian telah dibuat ke atas pesakit COVID-19 dan rata-rata yang mati adalah dalam peringkat umur 50 hingga 80 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit sakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Sekarang, seluruh negara sedang menghadapi virus ini, bermula dari negara kecil hingga ke negara besar. Jadi, mari kita lihat 5 negara yang paling dijangkiti virus COVID-19 ini. Sebelum kita memulakan video ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video akan datang. Okay guys, let's check it out. Menurut laporan dunia, United Kingdom mencatatkan kes positif COVID-19 adalah sebanyak 187,000 dengan kematian sebanyak 28,446 dan paling mengejutkan, tiada lagi angka yang sembuh dicatatkan. Negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah di Greater London dengan kes positif sebanyak 18,000, diikuti oleh Midlands dan North West. Manakala negeri yang paling sikit mengalami kesan wabak ini adalah South West England, di mana kes yang dicatatkan positif adalah seramai 3,392 orang. Kesemua kes yang dicatatkan ini masih tiada lagi rekod sembuh. Perdana Menteri Boris Johnson mengeluarkan amaran memperketatkan undang-undang terhadap rakyat negara itu sekiranya terus ingkar arahan berkaitan kawalan COVID-19. Katanya, masih ramai yang bersesak-sesak di taman, pasaraya dan kafe pada hujung minggu, sekaligus mengabaikan perintah kerajaan bagi melakukan penjarakan sosial. Johnson mengumumkan pelaksanaan yang digelarnya drakonian bagi menyekat penularan wabak COVID-19, termasuk mengarahkan semua bar, pub dan restoran ditutup. Malah, Johnson turut mengarahkan kebanyakan sekolah ditutup serta-merta. Kementerian turut mengariskan undang-undang darurat yang memberikan tambahan kuasa kepada polis, pegawai kesihatan dan pegawai imigresen. Menyedari penularan virus berkenaan dan kesannya kepada orang awam, penyedia penjagaan kesihatan awam di United Kingdom memberitahu sekurang-kurangnya 1.5 juta penduduk berisiko dan perlu duduk di rumah bagi tempoh 12 minggu. Pada masa yang sama, kerajaan menasihatkan mereka yang mempunyai antibodi lemah, termasuk menghidapi kanser, supaya mengikut arahan kuarantin di rumah. Pandemik COVID-19 sampai di Perancis bermula pada 24 Januari 2020, yang mana kes COVID-19 itu disahkan di bandar Bordeaux. 5 kes pertama yang disahkan adalah semua individu yang baru tiba ataupun pulang dari negara China. Mengikut laporan France Inter, Ketua Pengarah Kesihatan Perancis Jérôme Salomon berkata jumlah kes baru meningkat sekali ganda selang 3 hari. Dicatatkan sehingga 4 Mei 2020, angka kes positif COVID-19 adalah seramai 168,693, manakala mangsa yang pulih adalah 50,784 dan kematian yang dicatatkan seramai 24,895 orang. Pada 16 Mac, iaitu 1 hari selepas pusingan pertama pilihan raya perbandaran, Perdana Menteri Perancis Emmanuel Macron mengumumkan permulaan tempoh perintah berkurung bermula 17 Mac pada waktu tengah hari. Pada mulanya ia dirancang selama 15 hari
kemudian selama 30 hari, tetapi pada 13 April, dia mengumumkan bahawa tempoh perintah berkurung akan dipanjangkan sehingga 11 Mei. Perdana Menteri itu amat menegaskan kawalan perintah berkurung dan melarang keras rakyatnya untuk keluar rumah jika tiada urusan penting, dan arahan ini boleh dilihat kesannya pada hari pertama perintah itu dikeluarkan. Dicatatkan pada 4 Mei 2020, kes positif pandemik COVID-19 di Itali adalah sebanyak 210,717 mangsa, yang mana angka kematian adalah sebanyak 28,884 orang, manakala yang telah pulih seramai 81,654 orang. Pemerintah telah mengatakan bahawa sekatan pergerakannya yang ketat dan penutupan kebanyakan perniagaan akan berterusan sekurang-kurangnya hingga 3 Mei. Tetapi belum ada rencana yang jelas sejauh mana atau bagaimana secara beransur-ansur ia akan dicabut. Menurut Persatuan Kesihatan FNOMCEO, lebih daripada 150 doktor Itali telah meninggal dunia akibat COVID-19 sejak Februari. Itali juga dikatakan menjadi punca COVID-19 merebak ke beberapa buah negara lain seperti Austria, Bosnia, South Africa, Greece, Rusia, Portugal, Ireland, Argentina, Ukraine, Morocco, Latvia, Jordan, Tunisia, Denmark dan lain-lain lagi. Bagaimanapun, selepas daripada kejutan tersebut, Itali menjadi negara pertama yang menyekat terus penerbangan dari China, sebaik sahaja 2 pelancong China yang dipercayai membawa wabak itu dikenal pasti. Pandemik COVID-19 telah disahkan merebak ke Sepanyol pada 31 Januari 2020 ketika pelancong dari Jerman disahkan positif di La Gomera, Kepulauan Canary. Sejak 13 Mac 2020, terdapat kes yang didaftarkan di 50 wilayah di negara itu. Hanya di pulau-pulau La Graciosa, Kepulauan Canary dan Formentera, iaitu Kepulauan Balearic, tiada kes positif yang didaftarkan. Sepanyol telah mengambil pendekatan perintah berkurung memandangkan angka kes positif COVID-19 semakin meningkat. Situasi lockdown di negara tersebut mengubah segalanya sehingga kota tersebut tidak ubah seperti bandar hantu selepas perintah berkurung dilaksanakan. Dicatatkan pada 2 Mei 2020, angka keseluruhan positif COVID-19 adalah seramai 247,122 orang. Daripada angka tersebut, dicatatkan seramai 148,558 mangsa telah pulih dan kematian adalah seramai 25,264 orang. Kajian mendapati kematian di Sepanyol dalam tempoh 24 jam adalah lebih tinggi berbanding Itali. Sepanyol melaksanakan perintah berkurung yang ketat bermula pada 14 Mac yang lalu. Kajian yang dibuat oleh University Johns Hopkins menunjukkan bahawa kadar kes tertinggi dunia adalah di Amerika Syarikat. Angka mangsa positif COVID-19 yang dicatat pada 2 Mei 2020 adalah sebanyak 1.18 juta orang. Daripada angka tersebut, dicatatkan mangsa yang sembuh adalah seramai 153,000, manakala kematian adalah sebanyak 68,286 orang. Di antara negeri-negeri yang ada di Amerika Syarikat, New York adalah negeri yang paling teruk dilanda pandemik dengan hampir 300,000 kes positif dan 22,000 kematian dicatatkan. Ianya diikuti dengan negeri New Jersey. Namun, kedua-dua negeri ini mula menampakkan penurunan kes dengan langkah sekatan yang diambil oleh Gubernur negeri. Kini, lebih banyak negeri luar bandar yang merasakan kesan wabak COVID-19, sebagai contoh di Iowa, di mana virus ini merebak di salah satu kilang pembungkusan daging babi. Presiden Amerika Donald Trump pada mulanya mendakwa mempunyai kuasa mutlak untuk mengarahkan sekatan pergerakan, namun kemudian meletakkan keputusan dan kuasa itu di atas gubernur setiap negeri.
Okey, sekian untuk video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa klik butang subscribe untuk lihat video-video yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi.